Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا عليه وتكبروا الله واستغفروا الله حتى ما بكم. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mulakan kuliah dengan membaca Ummul Kitab dan kita sedekahkan pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pengarang kitab-kitab ini, pada kedua ibu bapa kita, guru kita, seterusnya pada hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Alladzina ilaha illa huwa أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. أما بعد. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan perempuan, ya, ibu-ibu, bapa, anak-anak yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kesempatan kepada kita, ya, dapat berada pada bulan yang keberkatan, ya. Hari ini dah masuk tanggal yang ke 13, masuk 14, ya. Masuk 14, 13 hari tadi hari last tasyrik tadi. Kalau kita takbir muqayyad tadi dah selesai lepas asar tadi, dan alhamdulillah inilah masuk tanggal yang ke-14 daripada bulan Zulhijjah. Dan insya-Allah kita akan meneruskan kehidupan kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini juga suatu menunjukkan, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan kebesarannya kepada kita bahawa pada malam ini juga berlaku pada maghrib tadi, alhamdulillah, lebih kurang dalam 7 suku dan akan berakhir kalau tidak salah saya mengikut perkiraan falak pada
8.30 nanti sehingga pukul 9. 8.30 maknanya selesai suatu peristiwa yang luar biasa yang tidak boleh dicipta oleh kehebatan manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu khusuful al-qamar, khusuf, ya, iaitu khusuf itu maknanya gerhana bulan. Kalau kusuf gerhana matahari, ya. Kalau kha sin fa khusuf gerhana bulan. Kalau ka sin fa kaf sin fa kusuf gerhana matahari. Ya, dalam fenomena kehidupan kita tiap-tiap tahun akan berlaku dua peristiwa besar di hadapan kita yang Allah Ta'ala tunjukkan. Wa min ayatihi, ya, Allah Ta'ala nak melihatkan kehebatan kebesarannya, iaitu dua perkara yang berlaku dalam kehidupan setahun. Dalam setahun dua kali, iaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan hari ini gerhana bulan, ya, ada setengah boleh nampak. Pagi petang tadi dalam pukul 6.45, 6.30 tadi kita nampak dia baru masuk. Antara matahari dengan bulan tu, matahari sudah melindungi bulan, maknanya gerhana bulan lah. Alhamdulillah kita dapat. Dan hari ni alhamdulillah, mungkin ada yang rasa macam janggal sikit, ya. Kita mungkin ada yang pertama kali melaksanakan sembahyang sunat gerhana khusuf, ya. Tadi Ustaz Nan telah sama-sama membimbing untuk membuat sembahyang sunat gerhana bulan, ya. Maka sebagai seorang Islam, kita rasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah ini. Hukumnya adalah sunat muakkadah. Sama seperti sembahyang tarawih, sama seperti sembahyang hari raya Aidil Adha wal Aidil Fitri. Ya, sama. Dia punya maqam, label dia. Sunat muakkadah sangat dituntut kepada orang-orang yang bermukim maupun yang bermusafir. Kalau hari raya ramai orang datang, tapi kalau sembahyang gerhana ni orang pun tak tahu pula hari dia ada gerhana ke tidak. Pasal dia tak alert dia tak perhati. Apa tu sembahyang banyak sangat rokok tu, baca Fatihah banyak kali ni ustaz dah sesat ni. Dia kata ustaz sesat, dia tu lagi sesat barat. Sebab dia tak mengaji. Orang tak mengaji ni kadang-kadang mulut dia celupur. Dia cakap mengalahkan mufti. Ni kadang-kadang marah ni. Dia tak pernah buat. Waktu ustaz imam buat, surau buat kan, oi, mana sembahyang ni sampai rokok 4 kali, Fatihah, lepas rokok Fatihah lagi. Ini misi imam tak betul ni. Macam dia betul, dia mengaji mana kadang-kadang dia tak tahu, tapi dia bercakap mengalahkan ustaz sebelah salah. Ini yang kadang-kadang kita kena betulkan balik persepsi kita. Tuan-tuan kena dengar ilmu. Sebab ada di akhirat besok, tuan-tuan, apabila kita masuk dalam syurga, ada lagi majlis ilmu yang akan dilaksanakan di syurga, yang akan dipimpin, yang akan diajar oleh para imam 4. Kita akan duduk, yang mengajar nanti Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Kita akan bertemu dengan mereka mengajar kita di dalam syurga, insya-Allah, kalau kita masuk. Jadi macam mana kita nak temu mereka kalau dalam taman syurga dunia pun kita tak nak datang? Macam mana tuan? Majlis ilmu pun tak nak dengar waktu hidup. Lepas tu nanti kat syurga aku nak dengar Imam Syafi'i ngajar. Kian salam. Bahasa kita lah. Ya tuan-tuan, maknanya kita kena dengar, kena belajar. Sebab kita ni dhaif, orang yang lemah, orang yang jahil. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Ta'ala dalam keadaan gelabah, keluh kesah. Sebab apa dia gelabah? Sebab fa'alaika bi'ilmi. Mereka tak apa? Ilmu. Itu mereka gelabah, tapi mereka kata mereka hebat. Ya? Jadi betulkan. Kalau tak erti, diam, tanya. Fas'alu ala zikri in kuntum ta'lamun, kata Allah Ta'ala. Kalau kamu tak tahu, tanya pada orang yang ahlinya, yang pakar. Sekiranya kamu tak mengetahui. Ini dia tak tahu. Wah, dia lebih daripada
Ustaz yang mengaji bertahun-tahun, yang menadah kitab bertahun-tahun, dia cuma tengok dalam Google je. Wang Hassan betul. Dia tengok dalam Google, wah dia macam ulama dah. Ngalah mufti. Tengok dalam Google, dia belum tentu yang Google tu betul ke tidak, sah ke tidak, sahih ke tidak. Tak. Dia cakap, oi saya tengok dalam internet ustaz tu buat salah. Wah sedap je. Wang Hassan betul lah. Yang kita ni mengaji daripada kecil sampai menengah sampai ketua, duk mengaji, duk nadah kitab, terus salah. Dia baru tengok 5 minit je. Tuan-tuan, ini berlaku dalam fenomena masyarakat kita ni. Dia tengok dalam internet 5 minit je. Dia baca. Wah, ustaz kalah. Kalah ustaz Tok Guru yang nak mengaji daripada kecil sampai ketua ni. Tak betul. Tuan-tuan fikirlah. Inilah dia jadi berlaku dalam masyarakat kita, mengambil jalan pintas. Dalam internet, dalam mana-mana sesawang, dalam maya, dia bukan mengaji namanya. Itu informasi, maklumat. Dia bukan belajar. Belajar, dia ada musyafahah data laki. Maknanya berhadapan dengan guru. Duduk, macam tuan-tuan duduk. Ni, ada orang yang mencerita, ada kitab dia, ada rujukan. Di Google ataupun di internet, bukan belajar. Ingat, bukan belajar. Dia informasi, maklumat. Tasihnya kena jumpa Tok Guru. Itu adab dia. Adab. Dia tak boleh pakai ambil, saya dah tak payah pergi ngaji, saya Google je Ustaz, senang. Tak sah. Sebab apa? Guru tu iktiraf tak kita murid dia? Awak ambil dalam tu, awak ada beritahu tak, Tok Guru saya jadi murid kamu? Tok Guru pun tak kenal kita. Macam mana kita nak ataf? Maknanya kita nak sandar kepada Tok Guru? Tak boleh. Sebab itu dia informasi, maklumat, bukan belajar. Belajar kena duduk. Walaupun informal. Tahu informal? Macam ni lah. Tak ada sertifikat, tak ada ujian. Ini secara informal. Yang formal tu pergilah sekolah, pergilah pondok, pergilah pengajian dan sebagainya. Itu khusus. Ini informal. Tak apa, sekurangnya ada dalam Malaysia. Sekurangnya ada orang yang menyampaikan, ada yang mendengar, ada semakan. Boleh tuan? Sekarang orang cerdik tuan, dia nak pergi ngaji malas. Orang lain je, ni haming kuat ni. Dia punya apa tu, base tu kuat sangat. Sebab dia okay, tak apa. Ini pasal semangat korban. Jadi tak apa, tak masalah. Haming jadi tuan-tuan faham sudahlah. Jangan tuan pun haming juga. Baik, tuan-tuan, sebagaimana yang dinyatakan bahawa sunat gerhana tadi hukumnya sunat muakkadah. Ya, sama seperti sembahyang hari raya. Tapi kita tak ramai lah macam sembahyang hari raya. Kadang-kadang orang terkejut. Apa ni? Okey, semua muakkadah. Kaedahnya ada 3 kaedah. Pertama, dia buat sembahyang sunat 2 rakaat. Yang pertama, kaedah yang paling minimum 2 rakaat seperti sembahyang sunat biasa. Ya, sembahyang sunat biasa. Maknanya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 kali rokok, 4 kali sujud. Macam biasa. Itu bagi orang yang beginner. Bagi orang yang basic, biasa. Kalau tak boleh buat dekat rumah, buat dekat masjid ataupun surau. Maka afdal buat di masjid surau. Kalau kita tak ada masa, buat di rumah. Boleh. Ya, boleh ya? Boleh. Antum tahu, aman nak tahu akan datang ada gerhana matahari. Kita waktu tu tengah hari. Mungkin waktu pukul 10 pagi, pukul 11 pagi. Maka buatlah di rumah. Mungkin orang kerja, mana boleh buat. Sembahyang minimum 2 rakaat macam biasa. Macam sembahyang sunat biasa. Tak ada masalah. Cuma dipanjangkan tasbih saja. Okey, itu paling minimum. Ausud maknanya pertengahan, iaitu yang kita buat pada macam tadi. Iaitu kita akan buat 2 rakaat, 4 kali rokok, 4 kali Fatihah, 4 kali sujud. Jangan buat lebih pula, sujud lebih pula. Itu sesat nanti kan. Itu paling ausud, maknanya yang paling pertengahan. Dan paling maksimum, yang ini paling afdal, paling hebat, dia akan buat
2 rakaat, 5 kali rokok, 5 kali Fatihah, 5 kali surah. Dan surah yang dibaca ialah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, Al-Ankabut, Ar-Rum dan juga Yasin. Kalau mampulah, itu yang paling maksimum lah. Dengar surah pun dah senyum lah. Dengar surah pun dah senyum. Tujuannya supaya bila kita habis sembahyang, waktu gerhana pun berlalu. Itu tujuan dia. Sebab gerhana ini berlaku lebih kurang ambil masa 2 jam, 2 jam setengah berlaku. Daripada mula dia nak bercantum tu sampai dia terang balik 2 jam ke 3 jam. Jadi sesuailah baca surah-surah yang panjang itu. Itu kalau kita dapat lah. Tak dapat nak macam mana, kita ambil yang pertengahan. Agak-agak malah ambil yang pertama lah. Langsung tak ada, sembang je. Kita kena hana lah, kita hana dah semayang. Tak apa, sunat aja. Itu sembang derah namanya. Faham tak dia sembang-sembang. Jangan, kita ni kena hana, buat tak? Tak. Dia macam kes baru ni lah, kes puasa Ashur. Habis apa tu 9 Zulhijjah. Semua puasa Arafah. Mekah Jumaat lah. Malaysia hari Sabtu. Dia bertekar. Kita nak buat hari Jumaat ke hari Sabtu? Hari Jumaat ke Sabtu? Sembang je, buat dok. Dua-dua tak buat. Ngarut je. Jadi hari Jumaat pun boleh, hari Sabtu pun boleh. Jangan pening kepala. Ini ramai orang begitu. Tapi bukan tuan-tuan. Tuan-tuan alhamdulillah daripada 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah tak pernah tak semayang, tak puasa. Betul? Betul lah. Sebab tu tuan-tuan tak gaduh. Alhamdulillah sebab orang alim. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah amalan yang boleh kita lakukan apabila berlaku kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kusuf dan khusyuf? Ya? Apa amalan yang boleh kita buat? Kalau orang dulu amalan dia ketuk deram. Dia main kompang, dia kutuk periuk-periuk. Habis semua dia bunyikan kentung-kentung. Sebab apa? Dia kata matahari dengan bulan dah kena telan. Jin telan. Orang Melayu telan aja, kerjanya jin aja. Melayu ni banyak sangat jin dia tengok. Macam-macam jin. Tapi dia tak faham. Apa dia? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita apakah amalan yang khusus yang patut kita lakukan apabila berlakunya Allahumma salli ala Muhammad gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syamsa wal qamar ayatani minal ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumu zalika fad'u Allah wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu wa zikru wa istighfaru atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Bukhari. Apakah amalan yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berlaku gerhana? Dalam hadis ini dikata apa? Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 bukti daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di mana kedua-duanya tidak akan gerhana kerana kematian atau hidupnya seseorang. Ya, maknanya gerhana ini bukan kerana tamsil sebab-sebab tertentu. Itu kerja Allah. Sebab orang kita dulu persepsi dia bila dengar gerhana ni ada sesuatu benda malang, ada benda yang mendatangkan mudarat, ada yang mendatangkan benda-benda yang membahayakan. Semua kena buang. Tak. Itu semua bukan amalan Islam. Itu adalah perkara-perkara syirik dan khurafat. Apa yang perlu dilakukan di sini? Fa iza ja ra'aitumu zalik, apabila kamu bertemu melihat 2 perkara itu, iaitu gerhana matahari dan gerhana bulan, apa yang perlu kata? Fada'ullah, hendaklah kamu memperbanyakkan berdoa kepada Allah SWT, kerana pada waktu ini Allah mustajabkan doa.
Mak Haji, banyakkan doa Mak Haji. Ada lagi masa ni, ada lagi belum habis lagi budak. Doa lah Mak Haji. Anak nak pesa last besok. Kat Lile tu, doa supaya dia terang hati. Doa. Besok ada last pesa matematik. Anak UPSR. Anak yang nak ambil PT3. Doa Mak Haji. Anak yang nak ambil SPM. Doa ni waktu khusyuf. Abang Haji nak tambah lagi. Doa Abang Haji. Tambah lagi apa tu? Alawal. Itu ataf pada individu. Tambah apa lagi? Tambah pinggan lagi Mak Haji. Alhamdulillah. Doa. Ya, saya tak tahu. Tambah apa? Allah nak tambah kereta ke? Itu doa. Doa mustajab. Ya Haji okey. Fad'ullah. Berdoalah kepada Allah. Kerana Allah melihat pada hari ini hamba-hamba yang berdoa kerana khasyatillah, takut pada Allah, mereka akan mendapat kemuliaan dan kehebatan. Doa. Kemudian apa dia? Wa kabbaru, hendaklah kamu perbanyakkan takbir, membesarkan Allah. Allahu Akbar. Jangan takbir raya pula. Boleh tak takbir raya? Boleh, tak ada masalah. Sebab orang Melayu punya mitos, lepas hari raya tak boleh takbir, nanti orang kubur menangis. Itu mitos orang Melayu. Mana dia ambil saya tak tahu. Hadis mana dia baca tak tahu. Itu hadis Melayu. Qala ya ajuz biqaulin qaumin Jawi, dia kata. Jawi tu orang Melayu lah. Orang Arab panggil orang Melayu tu Jawi. Jadi orang Melayu ni bila dah lepas hari raya takbir raya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan Ustaz, jangan. Apa Ustaz? Arwah nangis dalam kubur. Dia sempat ke nangis? Azan? Orang dalam kubur tu sempat nangis? Tak ada masa dia nak nangis Mungkin Nangkir tanya sentiasa, tak ada masa dia Mungkin Nangkir berehat. Masa bila dia menangis? Orang Melayu sedap je bahasa dia. Nangis. Jenuh kita. Saya ingat lagi dulu zaman saya kecil-kecil, kita duduk berlatih takbir, mak marah, janganlah nanti tok kau menangis. Kita dengar tok menangis terus tadi. Tak bunyi dah. Tu yang sampai sekarang tak erti takbir. Bila seorang buat mic, tolak lagi. Seorang mic, tolak lagi. Tak erti sebab apa? Tak mau berlatih. Baca je lah, hantam pun tak apa, salah pun tak apa, tak berdosa, bukan ayat Quran. Bagi mic bagi orang ni sampai kalau orang belakang pula orang belakang pula panggil, dia datang lambat. Kan takbir raya tu kan, tu bantai je lah, tak bunyi lah. Sedekah wa'dah wa sedekah wa nasarabdah pun tak bunyi, tak apalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, sampai 10 kali. Orang tunggunya, mana Allahu Akbar kabirah, tak ada. Hak yang tak erti kan, yang tak cerdik. Apa ni Allahu Akbar tak habis-habis ni? Allahu Akbar kabirah mana tak keluar ni? Tak erti nak pegang mic. Yang tak erti pun kata orang tu tak erti. Dia pun tak erti. Kurang asam tu. Pasal dia belajar, dia ikut apa yang berlaku biasa. Padahal itu pun dah okey dah tu. Lepas tu dia berserah mic. Orang sebelah tengok. Allahu Akbar tak ada. Dia marah kawan sebelah pula. Kawan ni cik, Allahu Akbar. Tapi bila dia kata Allahu Akbar kabirah, tak apa-apa bunyi lintang pukak. Hak tu tak apa, itu baik-baik Melayu saja. Kalau dekat Mekah tak ada. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lagi pelik. Orang Melayu je Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Lepas tu tak jumpa pangkai. Sedekah wa'dah ke apa mana dulu? La Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama je, kau tak payah sebut benda tu. Betul tak Ji? Sebab kita ni retreat, ikut je, belajar dah. Jadi kita di bulan bila gerhana ni tuan-tuan, banyakkan takbir. Sebab tujuannya adalah membesarkan
Allah. Kita ingat perkara ini adalah Allah yang merencana, Allah yang mengatur. Allah nak menunjukkan bukti kamu ni percaya kepada khurafat, syirik atau percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kemudian apa lagi amalan yang boleh kita buat dalam musim gerhana ini, iaitu wasallu, sembahyang sunat gerhana. Sembahyang sunat gerhana dah buat dah tadi, alhamdulillah. Mungkin ada orang ni ada yang pertama kali sembahyang sunat, betul? Ada yang hari ni pertama kali? Ya, alhamdulillah. Jadikan amalan pada tahun-tahun akan datang. Jangan buat bulan depan. Bulan depan tak ada gerhana. Tak ada gerhana, jangan buat. Ini bentang-bentang kau. Ustaz, kita nak buat apa salah? Jangan. Benda dia yang berwaktu. Bila berwaktu, ikut waktu. Jangan ikut suka-suka. Tunggu bulan depan, tunggu tahun depan pula. Semak. Sebab tak ada highlight. Tak ada orang maklum hari ni ada gerhana. Ini pun ada gerhana, tak tahu pula gerhana. Tapi kalau left-handed datang, tahu semua, satu dunia tahu. Mana je? Allahu Akbar. Siapa pun jadi manusia ni kadang-kadang heran ni. Okey, baik. Fasallu. Maknanya perbanyakkan sembahyang. Kalau boleh sembahyang taubat pun boleh buat dan sebagainya. Kemudian wa tasaddaqu, naklah kita perbanyakkan sedekah. Sebab sedekah ini antaranya ialah menghalang daripada bala. Maka ditakuti dengan gerhana ini akan datang bala daripada Allah, kerana mungkin kiamat. Tuan-tuan, mungkin kiamat. Kalau tak kiamat, gerhana lah. Kalau Allah Ta'ala kata waktu gerhana itu ialah kiamat, masa bila kita nak bertaubat? Dah habis dah waktu kita bertaubat. Na'udzubillah. Maka perbanyakkan sedekah, sebab sedekah ini akan menolak bala. Jadi ada tabung tu, tuan-tuan cari tabung lepas ni. Alamak ustaz beritahu lambat, tak bawa. Sebab orang Melayu ni hari Jumaat je dia bawa, hari lain dia tak bawa. Maaf ya, jangan marah saya. Lain macam tengok macam marah. Bawa je lah. Dah tahu nak pergi surau masjid tu, bawa je lah. Kau tak ada tabung pun, paling-paling ada anak-anak tu, bagilah belanja aiskrim RM1. Kan? Dapatlah sedekah. Biar sedekah ke anak-anak. Sekarang orang tua ni ngatanya kita. Ya, saya belanja je aiskrim. Jangan aiskrim yang Cornetto tu. Bagi aiskrim Malaysia tu yang 20 sen tu. Bagi Haji. Tengok cakap, Ji, nah aiskrim Malaysia. Ambil. Minum. Habis. Ngutuk. Itu orang tua punya dapat sedekah. Boleh je Nah, bagi sedekah aiskrim Malaysia. Macam aku tak boleh buat, tapi habis juga. Lagi kat budak, dia bagi, terima kasih Ji, terima kasih aiskrim Ji, sedap. Betul tak? Betul tak Ji? Bagi kat orang tua dia terima kasih. Takkan aiskrim batang je. Action lagi tu, wangsam. Tapi bukan tuan-tuan lah, orang lain. Kan Ji jadi biar sedekah budak-budak. Sebab budak-budak ahli syurga, kita belum tentu lagi. Budak-budak ahli syurga, faham? Ji, jangan duk marah tak tentu pasal budak-budak ni. Anak-anak ni yang belum balik ahli syurga mak Ji tau. Confirm dah, kalau dia meninggal masuk syurga dah. Kita kalau meninggal belum tentu lagi mak Ji. Wallahualam. Jadi kita jangan action bagi dia. Bersedekah. Kemudian apa dia? Wa zikrullah, perbanyakkan kamu mengingati Allah, berzikir kepada Allah. Banyakkanlah subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir. Banyakkanlah. Kemudian apa dia? Wal istighfar, dan perbanyakkan oleh kamu beristighfar, mohon ampun. Sebab dikuatiri hari ini Allah Ta'ala mungkin melihat manusia dengan kasih sayangnya, dan mungkin juga Allah Ta'ala melihat manusia dengan kemurkaannya. Maka kita mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah mengampunkan dosa kita sepanjang gerhana yang Allah Ta'ala lakukan pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Moga-moga kita dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta, dia kata hatta yang kasifu ma bikum. Kata Nabi, bila kita nak buat benda tu,
daripada bermula gerhana sehingga gerhana itu selesai. Maknanya peluang dalam 5 perkara tadi boleh buat lagi walaupun dalam masa kuliah. InsyaAllah moga-moga kita mendapat pengajaran manfaat daripada majlis-majlis seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita akhir, kita baca sikit kitab kita lah. Sebab kitab kita masih lagi membicarakan kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala, jilid yang pertama, kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi. Bab yang kedua, bab tsani, iaitu babut taubah, iaitu berkaitan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab kedua. Kalau kita lihat pada yang lepas, tuan-tuan, bagaimana tanda orang bersoleh itu, iaitu orang yang sentiasa bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Saya ingatkan bahawa adab manusia kepada Allah namanya mohon ampun. Kepada manusia kepada Allah namanya ampun, mohon ampun. Kepada manusia kepada manusia tidak ada nama ampun, namanya maaf. Beza Maaf ni maknanya apabila bertemu dia bermaaf-maafan, maknanya selesai. Ampun ni belum temu pun dah nak bagi, dah temu pun nak bagi juga. Itu bezanya makam ampun. Tapi kadang-kadang bahasa orang Melayu ni dia ikut suka dia. Abang, moh minta ampun bang, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang suami bengkak je, iyalah mah, abang ampunkan. Oi, kemas bunyi dia, macam besar benar. Ampun ni maknanya apa yang berlaku walaupun sebesar-besar zarah semua terselesai. Itu namanya ampun. Maaf ni jika disebut, tak sebut belum tentu lagi. Faham tak? Jadi yang boleh mengampunkan segala dosa kita, kesalahan kita, kesilapan kita ialah Allah. Sebab kita tidak boleh mengampunkan. Hak manusia tak boleh mengampunkan dosa yang bukan kita punya, kecuali yang berkaitan dengan kita. Itu sebab itu dia hanya maaf sesuai. Jadi Mak Haji raya baru ni kan, minta ampun ke minta maaf? Minta maaf. Bagus, cerdik lah Mak Haji. Abang Haji dah minta maaf dengan Mak Haji belum? Dah, action lagi. Yalah Minah, saya maafkan. Senang aja. Abang Haji dah minta maaf dengan Mak Haji tak? Minta maaf ke ataupun mengiyakan maaf Mak Haji? Dia ada dua tu. Minta maaf ke mengiyakan maaf Mak Haji? Sama-sama maaf. Alhamdulillah, amin. Cerdik dah sikit. Tidak, dulu bahasa dia senang je. Mak Haji berjalan panjang jela, berkajang-kajang cakap, ya abang, dia bulan yang mulia, di hari yang mulia ni bang, Minah minta maaf ya bang, mana yang halal makan minta dihalalkan, mana yang dipakai minta halal, minta maaf lah, mana tekas sopan segedebak panjang. Mak Haji yang buat karangan, abang Haji relax je. Cik, yelah Minah, abang maafkan Minah, abang pun macam tu je. Itu memang standard. Itu SOP orang laki-laki. Dia tak reti nak panjang sikit. Dia kata, yelah kadang-kadang abang ada suara tinggi kan Minah, abang minta maaf. Kadang-kadang abang ada tak cukup memberi nafkah. Dia tak akan cerita tu. Tak akan cerita je Mak Haji. Bukan Abang Haji sini lah. Abang Haji dia belajar, dia dah sambung dah tahun ni. Panjang sikit lah. Dialog dia panjang sikit. Kan Haji? Dia senang je. Dia mengiyakan je Mak Haji. Iyalah abang maafkan. Abang pun macam tu juga. Macam dia punya salah sama je macam Mak Haji punya salah. Orang asam betul lah Mak Haji. Tak sedar ke banyak salah. Kan Haji? Boleh Haji? Lain macam tengok macam marah ya. Dah kita kena betulkan balik lah. Jangan malu lah. Aku Mak Haji lagi sayang Mak Haji ya. Tahun ni puas hati tak Mak Haji bermaafan dengan Abang Haji? Puas hati tak? Ataupun macam yang saya cakap tadi, pendek je dia kata, ada jangan nangis lah, malu kat anak. Dia halau dah maaf dia halau ni dah. Kurang asam betul Ji. Bukan Haji kan? Alhamdulillah. Baik,
Tuan-tuan, sebagai manusia, kata Nabi SAW, kullu bunu Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam melakukan dosa. Wa kullu khata' bitaubah. Tiap-tiap kesalahan yang terbaik ialah melakukan taubat. Ya. At-taibu minaz zambi kama la zambalah. Nabi kata setiap orang yang melakukan taubat lalu dia bertaubat kepada Allah, maka seolah-olah dia tidak ada dosa. Maka seorang yang soleh, dia tahu dirinya sentiasa melakukan kesilapan, ada melakukan kesalahan sengaja atau tidak, maka dia sentiasa mohon keampunan. Sebagaimana yang telah kita nyatakan yang lepas, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan mohon taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, tidak kurang satu hari satu malam. Berapa kali Syekh? Sab'ina marrah. Sab'ina apa tu? Dia kata sab'ina marrah, maknanya 70 kali. Nabi yang tak ada dosa, Nabi yang maksum, yang terpelihara dosa, yang orang yang pertama masuk syurga, tetapi sehari semalam sepanjang hayatnya sentiasa bermohon ampun kepada Allah, tidak kurang daripada 70 kali. Kita yang hari-hari berdosa, yang dosa dulu terkumpul, belum dihapuskan lagi sebab tak ada tanda keampunan, yang akan datang punya dosa dah standby sebab ada niat, tapi minta ampun ciput. Dia tahu ciput? Sikit je, sikit je, sikit. Tapi nak masuk syurga nombor satu. Kita kena renung lah tuan. Kita tak ada dosa ke tuan? Ji, kita tak pernah buat dosa ke? Berapa kali kita minta ampun? Allahu Akbar. Malu kita dengan Nabi SAW. Kemudian dalam hadis yang berikut, iaitu hadis yang ke-15, wa an Arabi Yasaril Mazani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah wa astaghfirullah fa inni atubu fi yaumi mi'ata marah. Nampak? Nabi beri lagi motivasi pada kita. Ya, daripada Arab Yasir Mazani radhiyallahu anhu, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ila Allah wa astaghfirullah, bertaubatlah kamu kepada Allah dan mohon ampunlah kamu kepada Allah. Fa inni atubu fi yaumin, sesungguhnya aku, maknanya aku tu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sesungguhnya aku pada hari, setiap hari tidak kurang aku mohon ampun kepada Allah, mohon taubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali lebih lagi. Masya-Allah. Hadis yang pertama menceritakan 70. Hadis kedua bukan kurang, tambah lagi 100. Sehari semalam kita ada 100. 70 berapa? 15 itu wajib. Ya, sebab memang dah jadi tradisi orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim. Dia automatik. Kalau tak bunyi tu pelik. Apa tak ada tag dia pelik. 3 kali je. Itu kira banyak lah tu. Itu pun muka selebet je nak pegang. Tahu muka selebet? Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Mulut aja bunyi, hati entah ke mana. Mata melingih. Ya. Ini maaf saya cakap ni. Tonton jangan marah saya tau. Saya bukan kata tonton buat. Saya cerita orang lain, bukan tonton buat. Kalau tonton sama macam tu lebih kurang aje lah. Kan? Gitu nak cerita. Kalau tidak tak nama belajar. Pasal kita tak kisah. Kita tak rasa
rasa astagfirullah ini besar. Pasal dia jadi rutin, tahu rutin, biasa. Patutnya kita astagfirullahalazim, ya Allah aku mohon ampun padamu. Bahasanya itulah. Tapi pasal tak rasa bersalah, tak rasa berdosa, orang tak ada bersalah, dia bercakap sini relax je. Macam gangster datang pau orang, mana duit aku? Dia tak rasa bersalah sebab jadi rutin biasa. Kalau aku tak pau, dosa. Itu gangster punya style. Kalau dia tak bantai orang, dia dosa. Gitu. Tapi kalau dia bantai orang, dia rasa seronok. Sebab apa? Biasa. Padahal perbuatan tu salah. Sama juga kita. Kita kalau tak rasa kita ni bersalah, tak rasa kita berdosa, kita tak akan rasa untuk kita nak mohon ampun. Betul. Tonton tengok dia sendiri. Kalau orang rumah kita minta maaf, kenapa dia menangis-nangis tuan? Sebab dia rasa bersalah. Tuan tak menangis pun, gelak pula. Sudahlah Mina, kau menangis, malu kau anak. Kawan ni menangis macam nak gila. Kita relax je. Udahlah malu kau orang. Kesat air mata lah, kesat air mata. Kerasnya hati Abang Haji Bukan Abang Haji sendiri lah. Ji, kerasnya hati no. Ada menangis? Nak tolong kontrol macho. Takkan suami nangis. Pondan lah. Menangis bukan pondan tuan. Menangis menyesal. Dan menangis yang menyesal itu, air mata itu akan menjadi fire brigade kita di akhirat besok. Walaupun setitik. Kalau menangis selipar hilang, tak ada. Ya? Ada je? Menangis tak dapat ekor lembu, tak ada. Korban baru ni kan, cop lah. Lembu ni nampak gemuk. Pangkah. Macam cerita Alibaba Bujang Lapuk. Lembu ni, aku punya. Ekor ni aku punya. Dia cop. Dia masuk bahagian tak ada. Masuk bahagian tombang je. Masuk bahagian tombang lembu, dia dah cop ekor. Lembu belum mati, ekor dah hilang. Punya jahat tak jahat manusia ni. Dia tak tahu itu bangkai tu. Ekor yang dia ambil tu, lembu belum mati, dia potong. Bangkai dah tu. Haram dimakan. Hilang juga. Telur hilang juga. Telur lembu hilang, saya pun heran. Siapa yang ambil saya pun tak tahu. Lembu tu punya senak lah kena tarik dengan masa nak pergi sembelih, kena tarik ekor, kena henyak, duduk sampai 10 orang dalam atas lembu. Senak perut lembu tu. Tengok lepas dia mati, telur dia berkerut-kerut. Senak tu nampak. Aja kalau tengok lembu, kalau dah nak lapar, tengok dia punya telur tu berkedut tau, kerut. Senak tu. Mai datang kutu, mai hilang juga. Senak pun senak lah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tapi di sini tak ada kan? Tak hilang? Alhamdulillah. Sini orang tak ada, memang tak minat telur. Alhamdulillah. Saya sembelih tempat 2-3 kali tempat. Hilang aja telur. Terpedor pun hilang. Apa kena-kena saya pun pening tau. Kita nak makan pun tak lalu, dia boleh ambil. Yang masalahnya bukan orang muda yang ambil. Ada yang kita ke confuse ni. Kalau budak-budak ambil tu pasal dia tak tahu, dia ingat apa benda. Yang masalah yang ambilnya semua senior-senior. Haji-haji pula tu, bukan haji sini je jangan marah je haji lain ni. Allahu Akbar. Slow je masuk dalam beg plastik. Slow. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tanya mak haji ada dah meninggal. Kalau mak haji dah meninggal, ambil itu nak buat apa? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tak tahulah, kot dia untuk coming soon lah. Dia untuk stop yang coming soon. Allahu Akbar, sabar je Ji. Dah heran tak herannya tu. Apa bendanya sibuknya? Kan benda tu ibadah. Beribadah ni hak orang. Kita ni ibadah tenaga, dia ibadah menumpahkan darah. Hormatilah orang yang mengambil ibadah. Sebab orang yang mengambil ibadah tu, dia nak membesarkan Allah. Kita pula nak memurkakan Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. Berapa ramai yang lepas kita clear buat majlis korban, kita sama-sama beristighfar. Tak ada seorang pun buat. Yang seorang-seorang masing-masing bawa beg. Tengok je. Buruk tak buruk, masing-masing bawa beg, masing-masing bawa plastik. Itu belum bawa kepala.
Berapa ramai yang buat lepas habis majlis tu, okey, sama-sama kita alhamdulillah bersyukur majlis kita selesai. Moga-moga Allah Ta'ala terima ibadah yang berkorban, dan sama-sama kita beristighfar kalau kita ada buat silap. Berapa ramai yang buat begitu? Ini bukan kenduri, ini korban ibadah, bukan kenduri kahwin. Kenduri kahwin potonglah ikut suka, tak ada masalah. Buat lari 2-3 peha pun tak apa. Berapa ramai yang buat istighfar? Tak ada. Tuan-tuan renung. Minta maaf saya cakap ini imbau sikit. Orang yang ambil bahagian korban bayar 500 sepangku, satu bahagian bayar 500, betul je? Diputus dalam musyawarah, dapatlah 3 kilo, betul? Misal katalah 3 kilo ke 4 kilo, dapatlah tulang selangka sikit, dapatlah hati sikit-sikit. Campur-campur dapatkan dalam 4 kilo 5 kilo. Dah bagi siapa apa serta nombor 1 nombor sekian-sekian. Ni bahagian dia satu, ni kurang 1/3 ni untuk haji. Okeylah, sebab dia masuk bahagian. Yang tak masuk bahagian ni berapa kilo tu dapat? Tulang belakang dapat, tulang rusuk dapat, daging batang pinang dapat, hati dapat, jantung dapat, perut dapat. Berapa banyak dapat? Bahagian tombak berapa kilo dapat? Saya cerita, tuan-tuan jangan berasa tau. Saya cerita. Sini alhamdulillah lah. Kalau sekilo lah dah. Tulang rusuk dia. Tentang. Depan tak ada, belakang ada. Depan tak ada, belakang ada. Itu yang pernah saya buat satu majlis. Ustaz, nak tanya Ustaz, Afzal, lembu korban ni memang tak ada rusuk Ustaz? Jenuh saya nak jawab. Apa pula tak ada? Kalau lembu tak ada rusuk, tak sah lah buat korban. Saya tak pernah nampak pun tulang rusuk. Dan apa nak jawab macam mana? Saya nak jawab macam mana? Saya sebagai pengurusan, nak jawab macam mana? Takkan nak keluar, tuan-tuan minta maaf, siapa yang ambil rusuk, pulangkan balik. Nak jawab macam mana tu? Masya Allah. Habis ada istighfar, ada mohon ampun, selamba je. Mak Haji pula kat rumah, abang hari ni tolong buat korban bang, jangan lupa bang ambil hati bang. Dia pula pesan pula macam pergi kedai pula, kurang asam betul lah. Minta maaf Mak Haji, bukan Mak Haji sini. Abang nak tolong kat Suai bang jangan lupa bang, hati bang, hati. Ni kalau buat goreng sedap ni bang. Dia pula boleh pesan kat suami tu. Suami cuma modal RM2 je tu, RM2. Pisau trek tu RM2. Yang ni bayar 500. Hak RM2 dapat 10 kilo, hak bayar 500 3 kilo je. Ada pada ke? Denong. Dosa banyak dah tu. Walaupun ibadah, jangan sampai kerana kerakusan kita Allah menyebabkan ibadah korban orang tak selesai. Dosa dah. Baik-baik dia nak duduk dekat akhirat, mana kenderaan aku? Lembu dah korban dah, tengok tak ada, tak sampai. Sebab apa? Perangai-perangai kita yang rakus. Na'udzubillah tuan-tuan, dosa banyak tu. Berapa ramai yang mohon ampun, minta halal? Ada? Tak ada? Wah, bagus, hari ni surau kita bagus, banyak dapat daging tu. Menu daging masak kicap, besok korma daging, lusa kari daging, tulat masak rebus perut, masak lemak, tulang masak sup. Seminggu ni menu ada daging aja. Pasal apa? Stok banyak. Maaf cakap je, jangan marah saya. Cerita-cerita istighfar. Kita cerita ke dosa kita cerita kesalahan kita cerita kesilapan kita cerita banyak melakukan maksiat terhadap amalan di dunia, tapi kita tak sedar untuk kita nak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masa ibadah juga. Kalau tak ibadah lagi dah cerita lain. Itu dalam ibadah pun nak menipu lagi je. Astagfirullahaladzim. Jadi bila masa kita nak bertaubat dengan Allah, bila masa kita nak beristighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi 100 kali satu hari satu malam, kenapa kita kurang daripada itu? Adakah kita ni hebat daripada Nabi? Adakah kita ini lebih maksum daripada Nabi?
Astagfirullahalazim. Jadi kita kena, tuan-tuan, Rasulullah mengajar pada kita supaya kita sentiasa rapat dengan Allah. Rasa kita bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sentiasa berasa salah pada Allah Ta'ala, kita akan mudah untuk mengucapkan istighfar, kita akan mudah untuk mohon ampun, kita akan sentiasa bertobat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat, sebagaimana taubatnya nasuha. Nasuha ni nama seorang sahabat sebenarnya. Seorang yang bertobat, yang sebenar-benarnya bertobat, bukan tobat sambal belacan. Sebab Melayu dia ada 3. Satu, taubat sambal belacan. Tahu sambal belacan? Bedah. Teknik juga. Maknanya dia buat dosa, dia taubat, dia buat lagi. Yang kedua, taubat. Tahu taubat? Dia taubat je, tak kata nak taubat. Yang ketiga, taubat lahum. Tahu taubat lahum? Tak pernah minta taubat, nanti nak mati baru dah pingsan dah, baru nak dah terkiok tu, baru nak taubat. Itu taubat lahum namanya. Tak kerti-kerti nak taubat. Jadi itu istilah Melayu punya lah. Sebenarnya tuan-tuan, kita ni sentiasalah melakukan taubat. Ya, sebab itu Allah Taala kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wahai orang yang beriman, moga-moga kamu mendapat kemenangan, moga-moga kamu mendapat keuntungan, moga-moga kamu mendapat kejayaan. Muflihun. Sebab berjayanya kita bukan di dunia, tapi jaya kita di akhirat. Sebab orang yang bertobat akan diberikan oleh Allah Ta'ala pengampunan. Ya, orang yang bertobat, Allah Ta'ala berikan pengampunan. Jangan risau, yakinlah dengan Allah Ta'ala. Jadi kita jadikanlah diri kita, amalan kita sentiasa bertaubat, mohon ampun, istighfar. Jadikanlah amalan. Kalau tak dalam sembahyang pun, di luar sembahyang tak salah. Sambil-sambil duduk, nak nunggu rumah pergi klinik, nak nunggu rumah pergi belanja dekat shopping, kan? Biasalah Mak Haji kan. Mak Haji kalau pergi shopping, Abang Haji ikut belakang ke tidak? Tak ada je. Dia lepasnya Mak Haji bawa troli. Nanti awak sampai kat cashier panggil kita tau. Ini Abang Haji ni tau. Betul ke tidak? Adalah sikit-sikit kan. Okey. Jadi sebenarnya nunggu tu, takkan nak melingak hamui pakai skirt, tambah dosa lagi. Kan? Paling-paling baca Sokobo lah, atau majalah. Apa salahnya istighfar? Bukan susah pun. Tak payah bukan apa pun. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Lama tau Mak Haji. Sebab Mak Haji punya beli, dia mula-mula lorong 1 dia tengok, lorong kedua dia tengok, lorong 3 ke 4 sampai ke lorong ke 10, nanti dia balik lorong 1 baru dia beli. Lambat tu masa tu. Jadi dia bagi peluang pada kita banyak istighfar. Jadi Mak Haji masa tolak troli pun Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, murah, Astagfirullahaladzim, mahal 10 sen, Astagfirullahaladzim, murah 5 sen. Gitu. Kena Astagfirullahaladzim selalu lah Mak Haji. Barulah kurang sikit troli tu penuh. Dah ambil semuanya. Sebab Abang Haji tunggu kat cashier. Lepas tu apa ni, ini buat kenduri dah? Dah bang, ini buat stok, kata. Sebab tu selepas kan, dia minta maaf Mak Haji. Bukan Mak Haji ni. Mak Haji ni alhamdulillah tu sejabir tak penuh. Tahu sejabir? Beg plastik tu tak penuh. Ini troli bagi je. Lepas tu anak pula bah. Apa? Sugus. Anak satu, anak kedua bah, aiskrim, ambil je. Kan je? Astagfirullahaladzim. Sementara menunggu, boleh tak? Boleh. Sebab kita perbanyakkan istighfar, tak rugi pun duduk sementara menunggu kan.
Saudara nunggu anak keluar sekolah, astagfirullahalazim. Saudara nak nunggu ambil orang rumah, hantar orang rumah sambil naik motor kan. Ini naik motor nombor 65 lagu 60-an pula kan. Contohlah. Jadi bukan tak boleh nyanyi, kadang-kadang boring-boring nyanyilah juga lah, tapi banyak dosa, banyaklah kan istighfar kan. Nyanyi boleh apa dosa tak nyanyi? Ada. Astaghfirullahaladzim, tu nyanyi juga. Yang itu nyanyi itu boleh apa dosa. Kalau gembala meniup lagu, itu tak datang pahala tu. Itu contohlah. Contohlah. Ni orang lama, dia lagu 60-an je. Sebab orang lama dia tak boleh nak laju-laju, pinggang sakit. Lagu 60-an dia relax je, dia goyang-goyang sikit-sikit je. Gurau je, jangan marah nah. Lain macam tengok istighfar banyak-banyak. Jadi insya-Allah kita jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, berbetulan dengan malam gerhana bulan ini, di antara amalan yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita iaitu perbanyakkan mohon ampun. Maka kita banyakkanlah mohon ampun. Moga-moga masa inilah Allah Taala bukakan pintu taubat dan pintu rahmat, maka keampunan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sekadar itu yang dapat saya berikan pada malam ini. Minta maaf banyak-banyak. Insya-Allah pada minggu akan datang kita akan bicarakan bagaimana persepsi Allah, bagaimana keadaan Allah bila melihat hamba-Nya minta maaf, minta ampun. Bagaimana sifat Allah bila mendengar hamba-Nya merintih mohon ampun. Kita nak tengok dalam kitab ni dekat kita. Bagaimana reaksi Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya mohon keampunan. Kita akan bincang pada minggu yang akan datang. Minggu yang ke-4 hari Khamis minggu yang ke-4. Betul? Ya. Minggu terakhir bulan 10. Maknanya hari Khamis minggu ke-4 biasanya, betul je untuk siri itu. InsyaAllah siri yang berikutnya makji kalau nak mengikuti pada masa yang akan datang. Bagaimana kita lihat reaksi Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang mohon keampunan. InsyaAllah kita akan bincang pada minggu akan datang. Wallahu a'lam. Mohon keampunan, mohon kesilapan, mohon kemaafan jika ada kesalahan daripada saya. Moga-moga Allah Ta'ala terima segala amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza nastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'd tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله أعلم. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا. بارك الله لكم ولنا. الله بارك لهما، الله أدم حبهما. الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا. الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallahu lakum wa
بينكم